Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam harmoni TTS. Hari ini kita bersama dengan seorang pegawai penyelidik kita. Tuan, boleh kita memperkenalkan diri kita kepada kita punya penonton hari ini? Oke, sebelum saya menjawab soalan itu, saya ada satu pantun lah. Ah, Oke, hamba datang dari jauh, memanjat 7 gunung, membelah 7 lautan. Alhamdulillah, sampai juga ke program ini. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada warga podcast teman-teman Sabah karena sudi menjemput saya ke program inilah. Oke, saya Mat Sain bin Muhammad Buang, selaku pegawai penyelidik botani, sekarang bertugas di unit botani Taman Kinabalu, Kundasang, Ranau. Oke. Oke, Bos. Tanpa melengahkan masa lelah kan, Bos? Kita teruskan dengan soalan pertama kita pada hari ini. Oke. Apakah tujuan utama program pengambilan orkid oleh Sabah Pax di Poring, Bos? Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan sedikitlah tentang program ataupun Orchid Adoption Program ini. Sebenarnya program ini adalah satu inisiatif baru yang diperkenalkan oleh teman-teman Sabah. Telah dilancarkan pada 1 Desember 2022 di stesen mata air panas Poring dan diresmikan sendiri oleh yang berbahagia Puan Timbalan Pengarah lah. Bersempena dengan Hari Komuniti Taman Kinabalu. Oke, dari segi tujuan utama program ini dilaksanakan, yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan. Oke, sebagaimana yang kita sedia maklum, salah satu core business ataupun matlamat utama teman-teman Sabah ditubuhkan adalah untuk tujuan pemeliharaan itu sendirilah. Oke, tujuan yang kedua adalah untuk menarik minat masyarakat terhadap spesies orkid yang ada lah. Oke, sebab kita tahu di luar sana nih masyarakat nih dia bermacam-macam minat. Betul. Oke, ada yang minat bunga kertas, ada yang minat keladi, dan mungkin ada juga yang minat dengan orkid lah. Cuma mungkin ada kekangan dari segi beberapa faktor lah. Terutamanya dari segi habitat semula jadi orkid itu sendiri. Sebab dalam konteks ini saya merujuk kepada orkid spesies, bukan yang hybrid. Oke, kemudian mungkin juga dari segi kemahiran untuk menjaga orkid itu sendiri. Oke, sebab kita tahu menjaga orkid ini bukan juga mudah, tapi memerlukan kemahiran juga lah. Kemungkinan juga kekangan dari segi masa lah. Oke, dari segi masa, sebab kita sedia maklum mungkin ramai peminat orkid ni yang minat tapi tidak mempunyai masa untuk menguruskan orkid. Mungkin sibuk dengan kerja ataupun aktiviti-aktiviti lain lah. Oke, selain daripada itu juga kalau kita tengok dari segi perundangan, orkid ni sebenarnya ada kawalan dia. Oke, kalau kita merujuk kepada enactment pemeliharaan hidupan liar 1997, kesemua spesies orkid ni dia tersenarai sebagai tumbuhan yang dilindungi, kecuali spesies Paphiopedilum. Spesies Paphiopedilum ni dia jadual 1, bermaksud dilindungi sepenuhnya. So bila dilindungi sepenuhnya, lesen tidak akan dikeluarkan untuk memelihara ni. Jadi pendek kata itu memang dilarang lah. Kecuali yang jadual 2 tadi itu, yang itu boleh mohon permit daripada Jabatan Hidupan Liar lah. Oke, jadi tujuan yang seterusnya adalah untuk of course meningkatkan
sumber pendapatan ataupun mempelbagaikan sumber pendapatan teman-teman Sabah lah. So itu antara 3 objektif kenapa program ini dilaksanakan. Tapi yang paling penting tuh yang pertama tadi itulah dia lebih kepada meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan. Jadi itulah niat kita yang paling penting dan kenapa program ini dilaksanakan. Kalau saya dengar tadi cerita bos nih macam menjaga orkid nih macam jaga anak juga bos. Ya betul, lebih kurang macam menjaga anak juga. Nah, dia perlu masa kita apa semua kan bos. Kalau yang program orchid adoption nih, macam mana usaha dia untuk menyokong pemeliharaan spesies orchid yang terancam nih bos? Oke, untuk makluman lah di stesen mata air panas Poring tuh kita ada satu buah makmal, makmal biotek Poring lah. Oke, di mana makmal ini dia menjalankan usaha-usaha secara mikropropagasi, yaitu pembiakan orkid secara in vitro. Maksudnya kaedah makmal lah. Sama ada melalui tisu ataupun melalui biji benih lah. Jadi produk daripada makmal ni, kita akan gunakan untuk program orchid adoption program ni. So kita tidak ambil dari hutan, kita gunakan produk makmal ni untuk program ni lah. Jadi antara spesies yang ditekankan di dalam program ni termasuklah spesies-spesies yang terancam. Sebagai contoh Paphiopedilum, Phalaenopsis gigantea, Renanthera, yang mana kita tahu berdasarkan kepada maklumat yang kita terima, spesies ini semakin berkurang di habitat asalnya disebabkan aktiviti-aktiviti pencerobohan lah ataupun pengambilan orkid secara berleluasa. Jadi ini yang kita risau, dan saya yakin melalui program orchid adoption ni kita dapat mengelakkan masyarakat untuk masuk ke dalam hutan, mengambil spesies-spesies yang terancam ni, dan melalui program ini juga masyarakat maksudnya lebih mudah lah. Tidak perlu masuk ke hutan, cuma datang ke stesen mata air panas Poring dan adopt spesies-spesies orkid yang dikategorikan sebagai sama ada dia terancam, jarang ditemui, endemik, unik dan sebagainya lah. Apakah jenis bos orkid yang terlibat dalam program ini dan bagaimanakah pemilihan spesies ini dilakukan? Sebagaimana saya nyatakan tadi, untuk orchid adoption program ni, kita cuma memilih spesies orkid yang dikategorikan sebagai endemik, jarang ditemui dan juga terancam di habitat semula jadinya. Jadi setakat ini kita telah menyenaraikan sebanyak 10 spesies orkid lah, yang terdiri daripada Paphiopedilum, Rothschildianum, ini sebagai contoh, Phalaenopsis gigantea, Renanthera, Bella, Coelogene, Pendorata, dan lain-lain lah. Jadi pemilihan ini penting disebabkan ciri-ciri tadi itu. Sebab selain daripada keseronokan untuk mengadop orkid-orkid ni, kita juga tekankan usaha-usaha pemeliharaan terhadap spesies-spesies yang terancam ni lah. So setakat ini kita ada 10 spesies dan insyaAllah pada masa akan datang kita akan tambah lagi lah, bergantung dengan permintaan masyarakat itu nanti. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan orkid yang diadopsi ini dapat berkembang dengan baik di habitatnya baru? Di Pusat Pemeliharaan Orkid Poring ataupun POCC ini kita ada staf yang ataupun ada kaki tangan yang sangat berdedikasi dan berpengalaman dalam mengurus dan menjaga orkid ini. Dan ada yang sudah bertugas lebih daripada 25 tahun di Pusat Pemeliharaan Orkid ini, khusus untuk menjaga orkid ni lah. Jadi saya yakin dengan kelebihan dan kekuatan yang kita ada ni, program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan orkid-orkid yang diadop
dapat dijaga dan diuruskan dengan sebaik mungkin lah. So, yalah dengan pengalaman yang ada tuh, dia akan memudahkan lagi program ini dilaksanakan.